nampak dalam pasaran untuk semasa ni ya. Jadi kejap. Saya refresh ni sekejap. Okey. Jadi pada semasa, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan dekat pasaran dekat indeks utama dunia, futures untuk US, menunjukkan bahawa kekuatan pergerakan pada hujung sesi US awal pagi tadi, pada awal sesi Asia nampaknya dah mula reda sedikit, momentum dah mula reda sikit. Kita nampak DAX berada dalam keadaan yang lebih negatif berbanding dengan buka awal pagi tadi. Kita ada untuk Nasdaq, Nasdaq futures dia menunjukkan dijangka kita akan ada opening yang lebih rendah pada waktu US pada malam nanti. Kita juga ada US 500 menunjukkan open market untuk US session adalah lebih rendah berbanding semalam. Untuk dan ini dikatakan adalah kebimbangan pasaran mengenai ini. Saya buka dia dulu mengenai apa yang kita nampak kepada pergerakan semasa untuk ini yield untuk di pasaran bond kita nampak untuk ini adalah sama dengan ZN. Ini adalah yield dia, ini adalah harga dia. Sekejap kita lihat structure dia semasa mana dia punya. Okey. Ni ada US. Okey, ini Jadi kalau kita lihat kepada structure untuk ZN semasa, berdasarkan struktur yang ni saya nampak kita start lah pula. Okey, kita nampak struktur semasa sedang melakukan pergerakan ke bawah. Apapun berdasarkan apa yang kita nampak sekarang ni, the structure still hold untuk ke bawah. Maksudnya kita masih ada indeks yang kita masih ada yield ataupun pulangan yang meningkat dan apa dalam keadaan biasa pasaran, biasanya bila kita nampak ini jatuh, pasaran saham akan naik. Kebiasaannya, ini yang saya maksudkan, kalau kita nampak US 10 years ni naik, normally kita akan nampak pasaran saham juga akan naik. Itu kebiasaan. Saya bagi US 500 contohnya. Biasanya kita akan nampak dia bergerak selari. Jadi kalau itu kebiasaannya. Ini menaik, ini akan juga path yang menaik. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya. Tetapi ini menggambarkan kadar faedah. Maksudnya apabila orang membiayai pelaburan, semakin dia naik, itu bermakna kadar pembiayaan makin mahal. Ini cerita dia lah. Okey. Macam mana kita nak trade dia? Okey. Sebab itu saya tunjukkan ZN tadi. Dan apa yang saya perhatikan untuk semasa pergerakan ini adalah masih lagi ke bawah. Ini sepatutnya kat sini. Okey. Masih lagi, ini masih lagi menunjukkan pergerakan ke bawah. So, apa impact dia kepada pasaran? Apa cara kita untuk nak fahamkan benda ni dan nak cari entry dekat market? Okey. Bila kita ada interest rate, ini basically peningkatan interest rate. Apabila kita ada interest rate yang meningkat, okey, maksudnya perlu pelaburan, pulangan kepada pelaburan adalah meningkat. Okey, fahamkan yang berikut. Ini akan mempunyai kesan langsung kepada JPY. Sebabnya pelabur-pelabur dekat JPY, fund-fund besar dekat JPY akan banyak lagi melabur kat luar. Sebabnya pulangan lebih tinggi. Jadi, ini akan menyebabkan bila orang dari Jepun menggunakan dana Japanese yen, melabur kat luar, itu bermakna dia tukar Japanese yen kepada mata wang lain. Itu nombor satu. Itu boleh melemahkan JPY. Okey. Itu nombor satu. Jadi kita lihat kepada apa yang kita nampak untuk pergerakan pair JPY untuk semasa. Kalau kita lihat across the board, keseluruhannya,
kita nampak untuk even USD JPY menunjukkan JPY lemah. Kenaikan ini bukanlah US dollar strong. USD JPY, ya. Macam mana saya letak dia punya ayat ni? Sekejap. Okey. USD JPY strong ada dua. Yang pertama, US dollar strong, JPY weak ataupun sideways. Okey, itu boleh menyebabkan USD JPY naik. Nombor dua, US dollar sideways JPY weak. Itu je cara untuk USD JPY ni naik. Jadi kalau kita lihat kepada pergerakan semasa untuk dollar index, kita nampak pergerakan dia turun. Pergerakan dia turun. In other words, USD JPY ni naik adalah disebabkan oleh JPY weak, Japanese yen lemah. Okey, itu yang pertama yang kita faham. Jadi JPY weak maksudnya pair JPY sedang melakukan pergerakan ke atas. JPY lemah dan ini mengukuh. Okey, itu nombor satu. Nombor dua yang kita dapat daripada interest rate ni menaik adalah kepada apa kesan dia kepada pergerakan dekat pasaran saham. Kalau kita lihat kepada pergerakan pasaran saham semasa, kalau kita lihat secara besarnya, kita ada yang ini tadi dah sampai kawasan resisten. Dah sampai kawasan resisten. Ni maksud saya, kalau kita lihat daripada equal leg daripada daripada March 19.3 dan bulan 8, ini dah sampai zon resisten. Jadi daripada zon resisten ni, sama ada dia akan membuat penurunan seperti yang merah ni, ataupun dia akan terus menaik seperti yang hijau. So apa yang kita nampak, the day one is berdasarkan pergerakan ZN, kita akan ikut yang hijau, tapi dia tak bergerak lurus macam ni. Ni maksud saya, kalau kita lihat dekat ZN ni, ni yang apa kita nampak dekat ZN, satu lagi kaki kat bawah, bermaksud yang itu tadi naik sebelum dia naik balik kat sini. Okey, this kenaikan ini akan menyebabkan dekat pasaran saham yang ini melakukan satu koreksi, akan melakukan satu correction sebelum dia naik balik. Okey, itu dalam jangka pendek. Dan apabila ini pecut jatuh, sini pecut naik, ingat dia terbalik. Itu boleh menyebabkan pasaran saham melakukan correction yang lebih besar, iaitu melakukan 3 wave correction dekat sini. Bila itu tadi, ZN tadi dalam wave 3, sebelum ini menaik balik. Itu impact dia. Itu impact dia. Bila interest rate makin naik, ZN jatuh banyak, yield naik, itu boleh menyebabkan pasaran saham melakukan move ini. Okey, sekiranya this one melakukan higher high, kita boleh entry, menunggu peluang entry. Kena faham, kenaikan kadar faedah tadi datang bersama dengan jangkaan inflasi naik disebabkan oleh kenaikan ekonomi. Kalau inflasi naik bukan disebabkan oleh kenaikan ekonomi tak bagus, kos naik, orang tak masuk market. Faham Lutfi? Sama macam kita nak loan kereta lah. Anda nak beli kereta,
Anda nak loan, mula-mula ada tengok cek dia punya interest rate dekat bank semua mahal. Anda tak terima lagi. Tapi kalau keadaan ekonomi bagus, anda jangka pendapatan anda pun bertambah, anda akan terima kadar faedah tinggi tadi. Faham tak? Kalau keadaan ekonomi tak bagus, kadar faedah naik, anda tak jangka pendapatan anda bertambah, anda tak jadi beli kereta. Sama. Faham? Saya cuba gunakan bahasa macam ni ya. Ini maksud dia. Okey. Jadi sekiranya dan apa yang kita lihat semasa adalah kepada ini. Kalau kita lihat ini belum ada high high daripada dengan sini. Sama juga dengan DAX, tak ada high, belum ada high dekat sini. Tapi kita dah ada US 300 yang ada high yang sama kat sini. So, sekiranya berlaku correction yang besar, kita akan cari peluang untuk nak long US 30. Jadi untuk yang ni tadi, untuk indices, kita tunggu benda ni berlaku. 1, 2, 3, 4, 5 dan anda tunggu this correction berlaku. 1, 2, 3 untuk kita mencari peluang long. Boleh? So, kita akan cari peluang long. Yang ada pada waktu ini adalah kepada US 30. Kita scan lagi kepada ni US 30. Saya rasa yang macam ni senang nak tengok kan. Lagi senang nak faham. Nombor 2, kita tengok kepada yang lain. IBEX. IBEX adalah indeks bagi 35 syarikat dekat Spain. Dan dia juga menunjukkan sini adalah satu struktur. Ini satu struktur. Okey. Dan kita dah ada high. Okey. So, ini pun menunjukkan terdapat incomplete sequence daripada bawah ni kepada 1, kepada 2 yang tak habis lagi kat atas. Wassalam Bang Syukur. Yang tak habis lagi kat atas. Masalah dengan IBEX ni, yang internal dia ni, dalam ni, dia dah sampai. Dia dah sampai. Jadi kalau macam ni, macam mana kita nak trade dia? Kita tunggu this move. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 yang buat high. Anda akan trade yang kecil. Faham? Anda akan trade yang kecil ni. Bukan tunggu yang 2 ni. So, saya buang dulu IBEX dalam ni. Saya buang IBEX dalam ni. Saya kena buang dia. Boleh? Okay. So, yang ini kita tak dapat nak trade dia pada struktur semasa sebab internal dia dah tak ada, dah dikira trend dalam tu dah habis. Faham? Kalau satu ni tak sampai satu atas ni untuk internal tadi, yang besar dia tak habis lagi. Tapi yang internal dia habis. Kalau dia cuma sampai kat sini, lepas tu turun, tak sampai satu, kita boleh entry. Masalahnya ini tak habis. Jadi kita cuma boleh entry bila kita ada internal punya. Maksudnya yang dalam ni. Kita cuma kira yang ini. Dan kita tengok yang antara dua ni. Antara dua ni. Ini yang tak habis. Dan kita boleh trade yang satu ni. Faham Bang Syukur? Okay. Jadi ini kita tak trade. Ini kita tunggu another leg, satu lagi sequence yang baru. Jadi dia tak ada incomplete sequence. Jadi kita tak trade. Dia tak ada apa? Momentum sequence, dia tak ada incomplete sequence, kita tak trade dia. Jadi ESP 35 kita buang daripada macam AUD juga. Maksudnya dalam tu tak ada sequence. Dia tak ada sequence. Okey, next kita tengok kepada UK 100. UK 100 internal dia sama juga. Internal dia yang ini internal dia tak ada. Satu dia tak buat high. Jadi ini tak ada. Jadi UK 100 ini pun tak buat high.
Ini tak buat high lagi. Jadi tak ada. Kita cuma cari trade dia sekiranya kita ada satu yang merah kat sini nanti. Kalau satu yang merah kat sini, kalau tiba-tiba dia break satu atas ni, kalau dia break atas ni, then dua tu kita boleh trade. Pada waktu ni berdasarkan structure tak ada. Boleh? Wassalamualaikum Husin. Jadi ini sebab itu saya masih katakan kita bukannya dalam indeks dinamik. Kita masih dalam, kalau 15 minit, yes, kita indeks dinamik. Tapi H1 ke atas, kita belum lagi indeks dinamik. Kita masih dalam fixed dinamik. Kita masih dalam wave 1. Ini dalam wave 1. Kena faham. Try tengok dekat besar. Anda kat mana? Kita kat hujung trend tau. Saya tengok dekat US 100 US 500. Kita dekat hujung. Anda dekat hujung. Kita dah 3-4, kita sedang menjangka wave 5 tau. Dan wave 5 off 1. Belum lagi indeks dinamik. Belum. Indeks dinamik mungkin dekat time frame kecil. 15 minit, 5 minit. Itu indeks dinamik dalam situ. Okey, tapi di H1, H4 belum ada lagi orang Sarawak Madah. Belum lagi. So, untuk indices, asalkan anda tak short dia. 3 wave untuk US 500 ni, untuk US 30 ni, kita akan cari peluang untuk entry nanti. Belum. Okey. Okay. Kita ada entry yang ni hari tu, kena BE kan. US 30, kena BE. Kita masih ada US 500 daripada bawah. US 500 kita entry daripada sini. Kalau anda ada entry kat sini, biar. Ini jauh lagi. Dia dua ni, ingat tak saya sebut, dua ni tak akan pergi bawah. Kalau dua ni pergi bawah, kita tengah retest benda yang besar daripada March tahun lepas. Jadi, kalau anda dah masuk daripada sini, anda hold. Anda masuk kat sini hari itu, anda dah kena BE. Okey? Jadi kalau anda ada entry yang ini hari itu, biar. Belajar untuk hold lah, kan? Ini setiap hari dia tengok. Tengok, tanya. Bang, dah boleh ambil profit. Tutup separuh. Kalau tak tahan kan, tutup separuh. Profit pun yang saya pelik, profit tak tahan profit tu. Dia betul. Masalahnya kalau lama anda tak biasa swing kan, dan tiba-tiba profit dah banyak, anda takut dia hilang. Kalau timbul perasaan tu, the moment anda rasa macam tu, tutup separuh lagi biar anda dah ada untung. Book separuh. Boleh? Profit pun salah, loss pun salah. Macam mana tu? Okey. Jadi ini adalah apa yang dalam indices ya. Ada soalan tak untuk indeks? Anda tak percaya punya yang saya terima mesej daripada orang. Saya tak tunjuk dia orang. Setiap hari meriah. Ada soalan untuk indeks? Kalau dia buat bigger correction, kita akan cari untuk US 30 ni. Macam mana kita tahu dia dah bermula bigger correction? Simple. Ada nampak dia lain kan. Correction dia macam ni rupa dia. Tiba-tiba dia ni lain rupa dia. Kalau dia buat macam ni lain kan. Jadi ini bukan 4, ini 2. Nasdaq is doing bigger correction. Saya tak ada lukis untuk Nasdaq tapi kita tengok kepada US 100. Kita tengok CFD je lah. Okay, Nasdaq is doing bigger correction. Nampak tak? Correction yang ini dia break out kan? Nampak tak? Dia break out. Okay, dan kalau kita lihat structure semasa ni bermula daripada sini. Bermula daripada sini kan? Tak kisahlah, dia ini flat tapi tak apa. Okey. Jadi, kalau kita lihat, first ada determine dulu. Adakah ini incomplete ke tak? Ke bawah ni. Jadi, ini masih ke atas. Belum.
So anytime dia buat correction yang besar, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 untuk 1. You wait for that correction. Wait for that correction. This correction. Wait for this correction. Dia kena ikut SOP. Kena ikut SOP. Belajar ikut SOP. Dia memang susah nak buat. Mula-mula saya faham Ustaz. Payah nak geram aku ni naik ni kan. Dia naik, Zul tak masuk-masuk lagi kan. Kita nak tengok benda yang kita nak tengok. Lain daripada tu suka hati dia. Saya tak boleh. Bukannya hari ni je trade. Besok ada lagi kan. Okay, kalau Nasdaq buat benda ni, then saya interested. Sebab saya nak dia betulkan the whole thing, Bang Syukur. Saya nak dia betulkan the whole thing sini. Then baru saya berminat. Okay, bounce daripada 21 September, try tengok. 21 September. 21 September. Ni 20 lebih September, lebih kurang. Masa yang sama. The low tadi adalah low ini ya. Low ini. Okay. Low yang ini. So kalau Nasdaq buat ke bawah, ini pun ada kena buat ke bawah lagi. Satu, saya tak letakkan kita berada dalam indeks dynamic. Biarpun indeks ke atas. 15 minit, yes. H1 ke atas, belum. Belum lagi. Baru satu ni belum. Structure dia belum apa-apa. US 30. Itu yang leading the market semasa. Okey, jadi kalau kita menjaga indeks ke atas dan seperti yang kita nampak tadi, yen pair masih ke atas, any retracement kalau dia ada incomplete sequence, kita akan cari peluang. Okey. So cerita dia untuk Euro JPY ni kita ada incomplete ke atas, jadi tapi cerita dia kalau kita lihat daripada bawah Euro JPY kalau kita lihat daripada permulaan trend dia daripada 18 bulan ni, kalau kita tarik, ini masih tak habis lagi ke atas ya. So the moment, tapi kalau kita lihat ini adalah 1, 2, ini 3. Saya tak depend. Kalau ada trade dekat intraday, maybe the bigger correction tu anda boleh tunggu kat bawah tu untuk long. Tapi I don't really like untuk trade bila lain-lain indeks mula menunjukkan pulling back. Saya tak berapa gemar untuk nak masuk macam tu. 3, 4, 5. So unless dia buat ini. Then Euro JPY. Okay. Euro JPY. Unless dia buat itu. Ataupun seperti yang saya letakkan dalam chart ini terlalu shallow untuk nak masuk. Dia dah pergi. Masalah yang ni dah pergi. Euro JPY ni dah pergi. Simple. Benda dah pergi. Biarlah. Cari benda lain kan. Yang saya nampak adalah kepada CAD JPY. Not AUD JPY, CAD JPY. Sebab CAD JPY ni dia ada incomplete sequence lagi ke atas. Dia tak habis lagi pergerakan ke atas. Sejak daripada 9 Februari punya low ni. Ni 9 Februari. Kenapa 9 Februari ni wave 2? Tengok. Ni CAD JPY. Ni 1 hour. Okay. Ini satu low. 9 Februari. Ini wave 2. Jadi kalau kita ambil wave 2 kepada atas ni. Wave 2 daripada sini. Even kalau anda ambil daripada sini. Okay. Daripada wave 2 tu. Kalau kita ambil CAD JPY. Kepada semasa punya high. Ini tak sampai lagi. Kalau kita ambil daripada sini. Kalau kita ambil ini permulaan, maksudnya dia tak habis lagi. Selagi dia tak sampai satu, even kalau anda ambil daripada bawah ni, kepada first bounce. Ini kita ada momentum sequence. Apapun, CAD JPY, any 3 wave pullback
daripada struktur semasa, kita tahu dia tak komplit. Kita tahu dia tak komplit. So, any 3 wave pullback kat sini, kita akan cari tolong. Untuk CAD JPY. Okay. Not AUD JPY. Sebab AUD JPY sama seperti Euro JPY tadi, movement dia, whichever you take, kecuali anda ambil yang besar ni, untuk internal dia dah complete untuk semasa. Okay, itu untuk AUD JPY. So, CAD JPY, I'm more into CAD JPY. Euro JPY agak borderline. So, CAD JPY kalau ada setup, I will choose CAD JPY. Okay, so kita ada US 30. Saya buang Euro JPY daripada sini. Euro JPY kalau anda dah ada, hold. Yang sebelum ni. Okay, US 30, the same. Okay, next kita lihat kepada dollar pair. Kalau kita lihat pergerakan untuk dollar index, dollar index saya tukar sikit dia punya lukisan. I'm only interested kalau dia break bawah ini untuk dollar index. Sebab kalau dia tak break bawah ni, dia masih ada kemungkinan untuk naik. Ingat, wave 4 kita ni tak complete tau. Wave 4 ni dia tak complete. Dia masih ada, ni dollar index maksud saya, DXY. Kalau siapa ingat, yang ini kita tak complete tau. Yang ini, kalau kita ambil kita punya 3 wave, 1, 2, dia tak sampai 100. Ingatan dia ni kan? Dia tak sampai tau. So, dia masih tak dapat tolak kemungkinan untuk dia buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sebelum dia jatuh. Faham tak? Kita tak dapat tolak kemungkinan tu. Macam mana kita kata itu tak berlaku? Macam mana kita kata ini tak berlaku? The only way untuk kita kata ini tak berlaku, untuk dia completekan 100% tu, adalah kalau dia break ini. Faham tak? Kita dapat kata, oh ini higher probability bahawa kenaikan ini dah habis sekiranya dia break dan buat lower low dekat sini. Kalau dia buat benda tu, then ini kalau dia 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, 3 wave kat sini kita boleh short. Bermaksud untuk Euro US dollar, ini adalah untuk dollar index. Untuk Euro US dollar, pada waktu ini pun belum buat higher high. Ini bukan higher high, ini extreme dia. Jadi structure ni satu, sini higher high dia. Dia kena break ini dahulu, baru kita confirmkan part ni habis. Jadi this pullback kita tak boleh entry. Yap. Dia pullback ni kita tak dapat nak entry. Dalam internal dia, siapa yang masuk yang ni, satu saya dalam Discord semalam saya dah sebut kan, try tengok sekarang, ingat tak? Waktu tu price dalam kawasan sini. Okey. Jadi kalau siapa yang dah pegang, 50% saya dah keluar. 50% sebab ini wave 5. Okey, ini wave 5 dalam diagonal. Okey. 2 ni boleh entry? Tak. 2 ni tak ada. Sebab 1 ni tak buat higher high. Dia mungkin boleh sama juga. Euro US dollar. Ni Euro US dollar. Sama seperti dollar index tadi. Dia tak complete kan. Yang penurunan ini tak sampai 100% kan, tak kita letak limit order dia tak kena kan. Ini tak kena, tak sampai. Jadi kita masih ada kemungkinan untuk dia buat
ABCW, ABCX, ABCY. Baru dia naik. Dia masih boleh buat kemungkinan itu. Untuk kita elak kemungkinan itu berlaku adalah cuma kalau dia break high kat atas ni. Dia nak break high kat atas tu adalah kalau dia buat impulse ataupun buat motif. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3 baru kita boleh trade kalau dia break atas ini. Okay? Itu adalah untuk Euro USD. So anda stand on the side. Tak trade ni. Kalau anda tak trade yang dalam ni sebelum ni, anda tak pegang dia. Ya. Satu, bagi mereka yang duk tunggu kan, bila nak tunggu dia break? Anda tunggulah internal. Sebab tu kita trade yang ini. Faham tak? Ini break, kita tak tahu ini 4 ke 2 ke, tak tahu. Kalau dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, break out atas, anda dah profit dia ni. Faham tak? Don't worry, Zul letak 1, 2, 3, 4 ke 5 ke, tak tahu. Saya tahu dia tak complete 3 wave, saya long. Jangan risau pasal apa logo, apa nombor saya letak ni. Dia boleh bertukar jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Faham tak? Ini jadi 3 ke atas. Simple je. Kalau RSI atas ni, dia break tak jauh lagi tau. Ini nak break ni, ini dah 3. Belum. Dah. Belum. Kalau dia break, 3 saya kat sini, ini wave 2. Ini jadi 1. Ataupun ini 2, 1, 2, color biru. Ini 3. Ni jauh lagi. Don't worry about edit wave. Jangan worry about edit wave. Worry about incomplete sequence, momentum sequence. Jangan takut Zul letak 3, 4, ini 5 nak turun jauh ni. Lepas tak payah. Anda risau pasal level. Satu saya duk ulang bila orang tanya kan. Saya jawab kalau soal edit wave, saya jawab edit wave. Tapi banyak apa saya duk ulang. Incomplete sequence, momentum sequence. Momentum sequence ni. Ambil chart kosong, buat dia. Itu je. Nah, itu je. Okey. GBP US dollar. Kita tengok satu-satu. GBP US dollar pada waktu ni, kita dah tak ada incomplete sequence, tak ada sequence, tak ada, ni maksud saya GBP USD, GBP US dollar, kalau kita ambil daripada bawah ni ke atas, daripada bawah ni bawah dia kan, atas ni ke bawah ni, ini dah sampai equal leg. Jadi tak ada entry. Kalau dia buat 1618 baru kita renung balik. Lain daripada tu tak ada. GBP US dollar, anda stand on the side. AUD US dollar, AUD US dollar sama, dia dah sampai equal leg, tak ada. AUD USD, ni adalah AUD US dollar. Kalau kita lihat daripada kawasan equal leg dia, daripada bawah ni, dia dah sampai 1, 2. Okey, ini dah sampai. Jadi tak ada. No entry. Okay. Unless dia break 1618 dan kita trade wave 4. Then momentum sequence. NZD US dollar. NZD USD. Ini adalah NZD US dollar. Apa benda lah pula kat sini. Okay. NZD US dollar. Daripada low yang ini, okey, tak ada, ni tak ada sequence. Anda ambil lah dalam ke, luar ke, semua tak ada sequence. Tak ada. Kalau dia tak ada sequence macam ni, maksudnya macam ni kalau kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia dah complete. Katalah kita tarik kan. Lepas tu bila aku nak trade? Ni dah complete. Boleh. Kalau anda nak trade dia, kalau dia berlaku macam ni. 1, 2, 3. Syarat dia apa tau? Apa syarat dia, Rusli?
Syarat dia. Yang ini, yang satu ni, dia cross sini. Tahu tak kenapa? Dia mesti cross yang ini. Kalau siapa ingat apa hukum Elliott wave, dia kena cross yang ini. Tahu tak kenapa? Dia kena cross yang ini, kepala ini. Tahu tak kenapa? Dia mesti cross. Kalau dia tak cross, kalau dia macam ni kan, jangan trade. Dia mesti cross kepala yang ini. Sama ataupun dia kena cross, dia tak boleh sama. Tahu tak kenapa? Siapa ingat hukum mengenai extension? Dia mungkin extend. Katalah kita letak ini sebagai kan 1, 2, 3, 4, 5 dan ini sebagai, kita kata oh ini 1 ataupun A, B dan C. Bukan diagonal. Extend 2, 3, 4, 5. Contoh dan kita katakan ini sebagai besar. 1, 2, 3. Kita katakan ini 4. Okey, 5. Okey, katalah anda nampak daripada sudut dinamik ini naik lagi. Sebab saham naik lagi, yen pair naik lagi, katalah. Dia dah lepas macam ni. So, kalau ini berlaku, ini mungkin extension, faham tak? Ini mungkin extension, dia jadi macam ni. Ini adalah merah, adalah ni. Okey. Dan kita akan extend dia. Ni jadi 1. Lepas ni tunggu 3, 4, 5 dalam yang merah. Faham tak? Kalau kita masih berpendapat ini masih naik. Waalaikumsalam malam. Faham kan? Dia tak habis, dia masuk 3 line terus. Yes. Kalau perasan saya dah mula letakkan dalam market analysis tu kepada 3 line. 3 line, kalau Alang dah gunakan 3 line, Alang akan perasan time factor. Alang akan perasan time factor. Tempat-tempat tu, dia tak akan sama semua sentiasa, tapi lebih kurang. Akan perasan time factor. Bilanya aset-aset tu turun dan dia bergerak sama. Untuk kumpulan yang sama. Tempat tu kita tarik Fibo. Faham tak yang ni? Syarat dia 2 ni kena masuk. Kena masuk yang ni. Barulah dia dapat jadi extension. Okey. Kalau tak, dia boleh jadi B. Jadi A, B dan C, lepas tu jatuh banyak ke bawah. Itu extension. Ingat ni sebenarnya hukum-hukum asas dia. Nak apply dia kan. Cumanya nak fikir nak guna dia. Jadi untuk New Zealand dollar ni tak ada sequence. Saya tak interested pada waktu ni untuk ni. Yang saya interested sebenarnya adalah UCAD. UCAD ada incomplete sequence. Ni adalah UCAD. USD CAD. Ini tak habis lagi pergerakan dia. Kalau kita ambil daripada high kepada low kat sini, kepada high balik kat sini. Oh, ni dah sampai. UCAD pun dah sampai. UCAD pun tak ada incomplete sequence. Kalau kita ambil daripada internal pun dia dah sampai. Dia tadi sama. So kalau yang dah sampai macam ni, apa kita buat? Tunggu dia correct the whole thing yang besar. Dan kita akan tunggu correction yang besar. Kalau dia dah sampai macam tu tak ada, ataupun ada pergi yang kecil. So UCAD pun dah ni. UCAD pun dah sampai, AUD pun dah sampai. Jadi ada kena tunggu dollar index tadi breakdown ke bawah dan buat bigger correction, euro US dollar. Jadi kita akan bercakap mengenai structure yang baru. Dah sampai. Okey, tadi tak sampai, baru buka dia balik, sampai dah pula. Kihon Suci. Oh, okey. Kihon Suci kena praktis lah. Tapi kalau dah biasa pakai, dia simple je. Okey.
itu adalah untuk dollar pair. So dollar pair kita tak ada apa-apa. Dollar pair tak ada apa-apa. Okey, kita lihat kepada gold. Gold sama tak ada sekuen. Ingat, gold cuma jatuh bila bergerak apabila kita ada dua daripada tiga condition berikut. Gold jatuh, indeks kuat ataupun USD kuat ataupun yen lemah. Itu adalah masanya gold jatuh. Dua daripada keadaan ni boleh menyebabkan gold jatuh. Jadi apa kita ada? Dolar ke bawah, indeks ke atas, yen lemah. Dolar yang tak kena kat situ, tapi kita cukup dua syarat kan. Jadi ke mana untuk gold? Gold cara besarnya ke bawah. Pada waktu ni, kita tahu dia ke bawah. Soalan dia, boleh tak entry? Kalau anda nak entry semasa, tak ada sekuen. Ini cuma ada sekuen kalau ini berlaku. Ini 5 wave. 1, 2, 3. Kecil ni 1, 2, 3, 4, 5. Break ni. Dan 1, 2, 3, anda boleh tarik short. Ini. Untuk gold. Tu yang saya kata, ingat tak kita cerita pasal sini? Syarif. Mana Syarif? Syarif tahu, saya tahu Syarif ada. Ingat tak kat sini? Kita tak cari untuk short sahaja pada waktu ni. Sebab ini buat lower low. Tapi gold tak ada sekuen. Itu saya tak gemar nak masuk dia. Cumanya dia ada lower low semasa. Saya cari untuk long daripada bawah ni nanti. Belum masa je, jauh lagi ni. 1648. Jauh lagi untuk gold. Silver tak ke mana, gold ke bawah. Silver juga dijangka ke bawah. Untuk minyak tak ada sekuen, nothing. Untuk copper tak ada sekuen, nothing, tak interested. Untuk apa ni? Untuk Euro AUD Euro AUD, if this one move higher dan break ini, break 2 ni, kalau dia break 2 ni, saya akan cari peluang untuk short daripada 2. Kalau dia naik daripada semasa, ini boleh jadi 3, 4, 5. Lepas tu kita dah naik. Itu adalah Euro AUD. Euro GBP tak interested, tak ke mana. Ini ada equal leg kat sini. Sini akan ada equal leg. Sini akan ada equal leg. Daripada triangle. Dekat sini akan ada equal leg. Bukan untuk anda masuk. Dia tak ada sekuen. Saya cuma letakkan, tunjukkan kat mana 4 ni dijangka mula, dijangka berakhir. Dekat sini. Dekat sini. Ini bukan untuk entry. Okey, 4 ni. Sebab ini tak ada sekuen. Ini tak ada sekuen. GBP AUD cuma minat kalau dia break bawah ni. Kalau satu ni break bawah ni. Sekarang ni tak ada sekuen. Tak ada apa-apa. 1, 2, ini dah sampai equal leg. Tak ada. Okey. GBP NZD sama. Tak ada. Saya cuma minat kalau dia break bawah ini. Tak ada. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau break, saya minat. Tak break, saya tak minat. Tak ada trend. Boleh? Awal laju dah pula analisa. So, apa yang kita tengah cari? Saya tengah cari untuk US 30. Sekiranya dia buat this move. Okey. Saya tengah cari untuk ini. Untuk CAD JPY. Untuk CAD JPY. Untuk CAD JPY, sekiranya kita ada 3 wave ni. This pullback. Okey. Saya tengah cari untuk Euro AUD. Euro AUD. Sekiranya dia makin naik, terus naik. Dua ni saya akan cari. Okay, kalau daripada semasa dia naik, elok. Ini masih 4. Ini masih 4, tak ada apa-apa. Sampailah, dia tak boleh jadi 4 kalau dia atas ni.
Dia sini pun boleh jadi 4. Ini diagonal. Okey. Sini pun dia boleh jadi 4 lagi. Tak kisah. Ini boleh jadi flat. Pergi kat 1 minute. Nampaklah dia jadi flat. Ataupun sini flat dia. A, B, C. Nampak? Ingat flat C dia boleh jauh-jauh. Selagi dia tak tembus 2. Okey? Itu adalah untuk Euro AUD. Lain daripada tu, tak ada. Euro AUD, CAD JPY, US 30. Lain daripada tu tak ada. Ada apa-apa lain yang anda nak tengok? Kita ada masa ni. Ada apa-apa lain yang anda nak tengok? Kita punya ni delay lah. Jauh delay ni. Ada any pair? Tunggu jawapan dulu Kita slow. Ada any pair yang anda nak tengok? Anything. Apa tanya dekat Telegram? Tanya dekat sini, chat ni, tanya kat sini. Apa nama dia? Tanya kat Telegram. Tanya dekat sini. Biar orang semua nampak. Tanya kat Telegram. Telegram. Tanya dekat chat. Lamanya kita punya lag ni. Sekejap ya. Saya refresh balik. Okey. Video saya yang tak nampak. Euro NZD. Okey. Nak trade Euro NZD, tengok chart Euro NZD. Tapi kita tahu Euro NZD dan juga Euro AUD tak jauh. Okey, jadi ini adalah Euro NZD kan. First yang kita cari adalah structure ini, structure turun ni adalah daripada sini kan. Itu first. Jadi cerita dia, ini kalau dia buat lebih daripada 1618, kita boleh trade. Sama, Euro AUD tadi sebenarnya dia pun dah sampai kepada equal leg. Tapi, I'm still trading it because dia masih jelas. Euro adalah lebih lemah daripada AUD. Sama juga, Euro lebih lemah daripada NZD. Try tengok ni. Kita lihat 3. Ni Euro, NZD. Ini adalah Euro USD. Ini adalah NZD USD. Kita lihat macam ni. Tengok. Mana pergi saya punya chart ni semua lukis. Okey. Kalau kita lihat daripada structure yang dia break kan, ini adalah New Zealand dollar, US dollar. Okey. Structure ini dia break ini. Dia break daripada ini jauh sangat. Ya. Dia break ini. Ini yang dia break structure ini Euro ni dia tak break high yang sama. Dia tak break high yang sama, nampak tak? Ini paling simple. Teknik 3 line. Tak apa, Ifan, saya tak nak. Kalau tak, saya ni teknik 3 line. Dia break yang mana? Jadi tempat anda, jadi kalau anda nak tarik Fibo untuk yang semasa ni, anda tarik yang ini. Untuk semasa, 1, 2. Jadi ini dijangka pergi sampai sini. Euro US dollar. Itu je yang line-line saya lukis ni. Kat mana dia turning point. Itu je. Okey. Nampak tak? Euro, sekali lagi saya tunjukkan. NZD dah break yang belakang, yang Euro punya. Kenapa dia tak nak Euro high yang sama, yang dekat sini, Euro belum break. Euro belum break high yang itu. Belum break. So NZD lebih kuat daripada Euro. Sebab itu Euro NZD masih ke bawah.
Jadi tunggu dia punya correction ke atas 3 wave, kita short. Itu Euro NZD, sama dengan Euro AUD tadi. Boleh? NZD Chef. NZD Chef basically adalah Euro NZD. Sama weh. NZD Chef, Euro NZD, NZD Chef. Nah. Boleh tak? Rosli? Jadi kita nak short dia kan. Jadi NZD Chef kalau dia turun 3 wave, kita cari. Boleh? Cermin kan? Ni cermin. Sama kan? Ui, teruknya left kita. Saya. Boleh? So kalau anda nak short yang ini selepas 3 wave bounce, anda nak long yang ini selepas 3 wave bounce. Nampak? Ui, kita punya lagging ni teruk. Suara pergi dulu, baru lukisan Zul pergi. Ya. Dah macam cerita Doraemon kan, alih suara. Nanti saya pasang poket besar kat depan, macam-macam ada. NZD Chef, nah. Macam tu ada. Boleh? Kejap saya refresh balik. Kena refresh banyak kali ni. ZLE. Okey. Ini kenapa saya tak kongsikan chart ini? Sebab dia sama dengan Euro AUD. Jadi saya dah kongsikan Euro AUD, anda basically dapat idea yang sama. Boleh? Dia sama dengan yang atas. Itulah Syarif. Kena banyak kali. Saya pun kena ni. Okey, nampak? Dia sama. Sebab tu saya cuma kongsikan Euro AUD. Jadi ada dapat Euro NZD, NZD Chef. Itulah pening. Saya pun pening tengok. Kena tinggal sebelah either Time ataupun Telekom bang. Pindah rumah sebelah dia. Kod-kod laju. Ataupun duduk rumah saya lah. Sebelah. Okey, nampak? Okey. So tiga instrumen. Jangan tanya kat Telegram. Tanya dekat ni. Okey, Euro GB. Banyak kali kita tunjukkan Euro GBP dan GBP Chef. Sama. Euro GBP. Ada nampak Euro ada tukarkan dia kepada Chef. Faham tak? Euro GBP, GBP Chef. Benda sama. Boleh? Ini sama. Dua ni. Euro GBP, GBP Chef. Ini sama. Tukarkan Euro tu kepada Chef je. Sebab tu saya kongsikan Euro GBP. Tak payah GBP Chef. Dia macam saya lukis dua kali lah jadinya. Dia takkan satu lekuk. Tapi struktur dia sama. Struktur dia sama. Kan? Dia takkan satu lekuk. Ni laju, ni slow kan. Itu je. Tapi kalau ni struktur dia lebih struktur dia sama. Anda akan dapati anda punya fractal tu pun lebih kurang. Anda akan dapati anda punya lukisan pun sama. Jadi kalau saya nak lukis, sama macam lukis dua kali, cuma terbalik. Jadi saya kongsilah Euro GBP. USD Chef, saya tak minat Raymond sebab dia tak ada incomplete sequence. Bagi tahu saya kat mana incomplete sequence dia. Kalau USD Chef, tengok USD Chef, unless dia buat ini low dia, ini low dia. Kalau nak trade dia, ini level dia. Nampak tak? Level ni ke atas sana, satu kat sana.
Tak kisahlah correction dia besar. Tahu tak apa masalah saya dengan yang ini? Dia terlalu dekat dengan invalidation time. Kalau nak short dia daripada sini. Tapi ini terlalu dekat. Dia boleh tembus dan terus naik ke atas. Chef tak kuat. Kenapa trade anda ada New Zealand dollar yang break ke bawah, menunjukkan New Zealand dollar kuat. Kenapa nak trade USD Chef? Dia tak kuat. Anda tengok ni US dollar. Ini USD CAD yang sama USD kat depan kan. Baik, saya trade USD CAD sebab saya tahu ini kuat. Ini tak. Sedangkan US dollar sama ke depan kan. Nampak? Ini USD kat depan. Jadi antara CAD dengan Chef. Kalau nak trade dia, baik trade CAD Chef. Faham tak? Baik, saya trade CAD Chef. USD Chef saya tak nak, tak kuat. Chef tak kuat. Baik, saya trade. Sebab saya tahu kedai dolar jatuh, Chef lemah. Ya? Baik, saya trade CAD Chef. That's a better trade. CAD Chef. Ya, akan ke atas. Kita tunggulah dia punya pullback. Baik, saya trade ini. Ini pun dah ada momentum sequence. Betul tak? Ini pun dah lebih 1618. Bukan sebab correction besar kita nak masuk. Sebab ada set up kita masuk. Bukan sebab correction besar. Faham? Nampak? Baik, saya better saya trade CAD Chef daripada saya trade USD Chef. Sebab Chef tak kuat. Ataupun AUD Chef, ataupun NZD Chef. Boleh? Okey? Nampak Ingat, anda trade dua benda tau. Anda bukan trade satu. Anda trade Canada dollar, anda trade Chef. Anda trade dua. Dia tak, Chef tak kuat. Chef dengan JPY pada waktu ni tak kuat. US dollar pun tak kuat. Euro tengah-tengah. AUD, NZD, CAD. Itu yang kuat. Euro start naik lah. Tapi tak sekuat macam AUD, NZD dan CAD yang break structure Februari, structure Januari tu. Okey? Itu saja untuk malam ni. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Buat benda simple. Saya tengah tunjuk kepada high-low je. Cari structure high-low. Tapi pemahaman elite wave tu bagus. Anda faham elite wave, anda boleh apply dia. Tak faham elite wave, anda apply kepada structure je. Nampak dah? Okey? InsyaAllah bersama lagi pada esok.